Mengukur kekayaan sesebuah negara sudah semestinya bukanlah satu tugas yang mudah. Terdapat pelbagai mekanisme yang boleh digunakan sebagai kayu pengukur bagi menentukan jumlah kekayaan sesebuah negara. Bagi menentukan status kewangan sesebuah negara, penganalisis biasanya bergantung kepada 3 petunjuk penting ekonomi, iaitu teori pariti kuasa beli atau dikenali sebagai Purchasing Power Parity (PPP), keluaran dalam negara kasar (KDNK) dan pendapatan negara kasar. KDNK ialah penunjuk ekonomi yang mewakili nilai monetary semua barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan di negara tertentu dan dijual di pasaran. Ia digunakan untuk mengukur pengeluaran domestik sesebuah negara yang berkait langsung dengan prestasi ekonomi keseluruhannya. KDNK paling kerap disebut sebagai ukuran keluaran ekonomi tahunan, tetapi ia juga boleh digunakan untuk mengira kemajuan ekonomi setiap suku tahun. KDNK merangkumi semua produk yang dihasilkan dalam sesebuah negara, termasuk produk yang bertujuan untuk penggunaan, pelaburan dan juga penggantian aset. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat negara yang paling kaya di dunia berdasarkan KDNK per kapita. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. KDNK atau dalam bahasa Inggeris disebut Gross Domestic Product (GDP) merupakan suatu cara pengukuran ekonomi sesebuah negara. Nilai KDNK sering digunakan pakai sebagai kayu ukur kemakmuran ekonomi sesebuah negara. Perbandingan relatif KDNK antara negara dapat menentukan kedudukan ekonomi negara tersebut berbanding negara lain atau negara kuasa besar ekonomi. Inilah cara yang digunakan pakai oleh sistem ekonomi kapitalis pada hari ini untuk menentukan sama ada sesebuah negara maju atau mundur. Oleh sebab itu, setiap negara berlumba-lumba untuk meningkatkan KDNK bagi menunjukkan ekonomi negara mereka semakin berkembang dan maju. Terdapat 3 kaedah pengiraan KDNK yang pada prinsipnya akan mendapat nilai ukuran yang hampir sama, iaitu pengiraan berdasarkan pendekatan produk atau keluaran, pendekatan pendapatan dan pendekatan perbelanjaan. Walaupun kiraan KDNK tidaklah begitu tepat, namun secara anggaran kasar dapat menganggarkan kedudukan ekonomi sesebuah negara. Oleh kerana KDNK dipengaruhi oleh bilangan penduduk sesebuah negara, KDNK per kapita adalah penunjuk yang lebih baik bagi kesejahteraan ekonomi sesebuah negara. KDNK per kapita dikira dengan membahagikan KDNK negara dengan penduduknya. Oleh itu, negara terkaya di dunia adalah negara yang mempunyai KDNK per kapita tertinggi. Walau bagaimanapun, berdasarkan senarai ini, negara-negara kuasa besar ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat dan China tidak muncul sebagai negara terkaya, manakala negara-negara kecil di dunia yang mendahului senarai ini. Ini kerana negara yang lebih kecil mendapat manfaat daripada sektor kewangan yang dikawal dengan baik dan tarif cukai yang sesuai untuk pelaburan asing ke dalam ekonomi mereka. Manakala negara yang lebih besar dan lebih berkuasa seperti Amerika Syarikat dan China berada pada kedudukan yang lebih rendah dalam senarai ekonomi terkaya. 5. Macau. Dahulunya, ia dikenali sebagai sebuah koloni Empayar Portugis. Industri perjudian diliberalisasi pada tahun 2001 di wilayah pentadbiran khas Republik Rakyat China ini menyebabkan ia berkembang dengan pantas dan mengagumkan. Dengan populasi kira-kira 700,000 orang, terdapat lebih daripada 40 buah kasino di wilayah bersaiz 30 km persegi ini. Tanah sempit yang terletak di selatan Hong Kong ini menjadi mesin pencetak duit yang terkenal, menjadikannya salah satu destinasi pelancongan terbesar di seluruh dunia. Walaupun Macau mengalami kesan yang besar semasa krisis COVID-19 dengan sekatan perjalanan yang kerap, ekonomi negara itu sudah dalam proses pemulihan dengan kadar yang sangat pantas. Walaupun begitu, Macau masih kekal sebagai satu-satunya negara dalam senarai yang mempunyai kuasa beli per kapita yang lebih rendah daripada sebelum zaman pandemik COVID-19. Keempat, Qatar. Tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar merupakan negara keempat terkaya di dunia. Kekayaan utama Qatar datangnya daripada simpanan minyak dan gas yang besar. Qatar telah menempuh perjalanan yang jauh sejak merdeka daripada Britain pada tahun 1971. Bermula dengan industri pertanian yang kecil, negara ini berjaya membina kekayaan yang melimpah melalui ekspor gas asli yang sangat penting. Negara ini mempunyai simpanan gas asli yang ketiga terbesar di dunia. Qatar juga merupakan pengeluar minyak utama dan negara ini mengeksport kedua-dua minyak dan gas ke negara-negara lain yang menjadikan ia sebagai sumber pendapatan penting.
Selain itu, kerajaan Qatar telah melabur secara besar-besaran dalam pendidikan dan penjagaan kesihatan yang sekaligus mencipta tenaga kerja yang sangat terlatih. Kerajaan Qatar juga menyediakan subsidi dan faedah yang besar untuk warga negara mereka bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang tinggi dalam kalangan rakyatnya. Tambahan pula, Qatar mempunyai penduduk yang kecil berbanding negara lain, jadi kekayaannya dibahagikan di kalangan bilangan penduduk yang lebih sedikit. Ketiga, Singapura. Negara jiran, Singapura merupakan salah satu pusat perniagaan dan perdagangan terbesar di dunia. Ini disebabkan oleh ekonomi pasaran bebas yang sangat berkembang di Singapura, tahap rasuah yang rendah dan persekitaran yang mesra perniagaan. Negara ini juga mempunyai ramai individu dengan nilai kekayaan yang tinggi dalam populasi penduduknya. Sejak merdeka pada tahun 1965, Singapura telah berusaha keras untuk menarik pelaburan asing dan merangsang pertumbuhan menggunakan dasar-dasar yang bijak seperti insentif cukai. Selain itu, negara kecil ini juga mempunyai sektor pembuatan yang pesat yang menghasilkan komponen elektronik dan farmaseutical serta industri perkhidmatan kewangan yang kukuh. Singapura mendapat manfaat daripada lokasinya yang strategik dan berperanan sebagai pusat utama perdagangan dan perjalanan di Asia Tenggara. Pelabuhan di Singapura merupakan salah satu yang paling sibuk di dunia yang mengendalikan berbilion dolar perdagangan setiap tahun. Faktor lain yang mendorong kekayaan Singapura adalah tenaga kerja Singapura yang sangat terpelajar. Lebih 3 suku daripada penduduk Singapura berumur 25 hingga 64 tahun telah menghabiskan sekurang-kurangnya pendidikan menengah atas, manakala hampir separuh rakyatnya mempunyai kelayakan universiti. Kedua, Luxembourg. Kecekapan kewangan Luxembourg, lokasinya di tengah Eropah dan ekonomi yang pelbagai, membantu memperkukuhkan statusnya sebagai negara kedua terkaya di dunia. Dikenali sebagai rumah kepada lebih daripada 100 bank, Luxembourg merupakan kuasa perbankan antarabangsa yang mencipta modal yang besar. Tambahan pula, ia merupakan kediaman terbesar kedua di dunia untuk dana pelaburan yang menguruskan lebih daripada 3.6 trilion euro dalam aset. Negara ini bijak berkembang melampaui bidang perbankan, terutamanya dalam pengurusan dana pelaburan, teknologi dan industri berasaskan data yang seterusnya berjaya menarik pelaburan yang tinggi. Luxembourg merupakan salah satu negara Eropah yang tidak terlalu terjejas dengan kesan daripada pandemik COVID-19. Negara ini terkenal kerana menggunakan kekayaan untuk memastikan taraf hidup, penjagaan kesihatan dan pendidikan yang lebih kukuh untuk rakyatnya. Selain itu, kejayaan negara ini berterusan disebabkan kepimpinan yang stabil, taraf hidup yang tinggi dan pelaburan yang bijak dalam perkara penting seperti jalan raya dan bangunan. Ini mencipta persekitaran yang baik untuk perniagaan, menarik lebih banyak pelaburan dan mengekalkan kadar pengangguran yang rendah. 1. Ireland. Sebuah negara dengan hanya 5 juta penduduk, Republik Ireland adalah antara yang paling teruk dilanda krisis kewangan 2008. Selepas krisis kewangan tersebut, Ireland meletakkan banyak usaha untuk memperbaharui industri perbankannya. Ia memulakan langkah seperti pemotongan gaji sektor awam untuk memulihkan ekonominya seperti sekarang. Selain itu, Ireland adalah salah satu negara dengan perlindungan cukai korporat terbesar di dunia yang memberi banyak manfaat kepada syarikat multinasional. Pada pertengahan tahun 2010, banyak firma besar Amerika Syarikat seperti Apple, Google, Microsoft, Facebook dan Pfizer memindahkan kediaman fizikal mereka ke Ireland untuk mendapat manfaat daripada kadar cukai korporatnya yang rendah iaitu sebanyak 12.5%. Angka tersebut adalah salah satu nilai yang paling rendah di peringkat global. Hasilnya, ia berjaya memupuk persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan perniagaan dan memaksimumkan keuntungan. Dilengkapi dengan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan mahir berbahasa Inggeris, kedudukan cukai strategik ini mengukuhkan lagi kelebihan daya saing Ireland. Banyak syarikat multinasional telah memanfaatkan kelebihan ini dengan menjadikan Ireland sebagai ibu pejabat Eropah mereka, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang ketara dan penciptaan kejayaan. Pada tahun 2022, syarikat multinasional ini menyumbang kira-kira 56% daripada jumlah nilai ditambah kepada ekonomi Ireland, meningkat daripada 53% pada tahun 2021. Walau bagaimanapun, Ireland merancang untuk menyelaraskan kadar cukai korporat minimumnya kepada standard global sebanyak 15% pada tahun 2024. Untuk rakyatnya pula, kerajaan Ireland telah melabur banyak dalam pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dengan pendidikan universiti dan komitmen yang tinggi terhadap inovasi dalam tahun-tahun kebelakangan ini.
lebih 2/3 daripada penduduk Ireland berumur 15 hingga 64 tahun telah menamatkan pendidikan menengah atas, manakala hampir 1/4 mempunyai kelayakan pengajian tinggi. Kumpulan pekerja berkelayakan tinggi yang terhasil ini adalah baik untuk perniagaan dalam banyak industri. Kesimpulannya, penularan wabak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan impak yang sangat besar terhadap ekonomi dunia. Tetapi hari ini, kebanyakan negara sedang dalam fasa pemulihan selepas keluar daripada detik yang sangat tragis ini. Bagi kedudukan Malaysia pula, dengan KDNK per kapita sebanyak 36,847 $, negara kita berada pada kedudukan 58 terkaya di dunia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.